kita tak ada bagi pelonggaran. Porcine ni pork lah, daripada pork, babi, pensil, disebut porcine. Jelas, betul tak? Jangan bincang lah dari babi. Lagi satu bovine. Bovine bukan babi. Mungkin kambing, mungkin lembu, lemak kata lembu, gelatin daripada bahan-bahan lemak lembu. Itu adakah boleh? Cara umumnya sudah pasti bovine. Cara hukumnya lebih jelas boleh. Cuma di Malaysia kita perincikan dua, iaitu pertama, adakah disembelih cara betul, ataupun lagi satu, dia cuma dari bovine tapi sembelihannya tak betul. Sudah pasti kita pilih sesuatu yang sembelihannya yang betul, insya-Allah. Tapi dalam keadaan kita tak ada pilihan, semata-mata bovine pun boleh, atas ijtihad sebahagian ulama. Ini pun hal yang tak disepakati. Ada sebahagian ulama mengatakan sesuatu yang jika tak disembelih pun, tapi dia bukan babi, tak disembelih pun cara betul, bukan babi, tetapi diproses sehingga bahan tu sendiri dia bertukar rupa. Dia bertukar rupa. Maka akhirnya jika kita kaji pun dia bukan lemak lembu lagi, dia sudah bertukar. Maka oleh sebab dia bertukar kepada end product, kepada hasil yang memang bukan lagi yang asal, dan oleh sebab dia bukan yang asal, maka tak ada kaitan dengan sembelihan ataupun tak ada sembelihan dah. Dan yang end product, hasil yang hujung itu pun halal, maka halal digunakan. Itu satu pendapat. Ini ramai ulama di barat dia pegang begitu. Dia pegang begitu berdasarkan sebuah hadis, iaitu dalam proses menjadikan arak, maka anggur itu lalui beberapa fasa sampai ia jadi arak zaman Nabi. Kemudian sahabat biar, selepas beberapa ketika dia bertukar daripada arak jadi mungkin cuka, tapi daripada arak Nabi kata halal. Peringkat ni haram, peringkat ni halal, sebab dia sudah berubah. Dari situ ulama kata kalau kita boleh mengubah dia kepada sesuatu yang berbeza dari yang asal, berbeza dari yang asal, kita ubah dia, dan perubahan itu pun halal, hukumnya halal. Ini perincian hukum. Tapi di Malaysia masih tegas, macam mana pun prosesnya, sembelihan halal mesti didahulukan. Itu Malaysia, dan ada baiknya kita pegang begitu, lebih selamat, insya-Allah. Jadi bovine, perhatikan pula adakah sembelihannya betul. Sebab itu bila kita sebut barangan, jangan tanya pada yang tukang jual tu halal tak, mesti dia kata halal. Dia nak pelakukan barang dia. Kalau saya tak minat dengan kamu, sebab saya ingat kamu tak tahu apa, saya beritahu penjual, you know nothing about this product, you cuma nak pelakukan barang kat saya. Kalau saya tak mau bincang lama dengan you kena bagi kat saya dokumen. Jika you nak kata halal, tunjukkan dari siapa, Jatim ataupun institusi yang diiktiraf. Tak ada, mereka kata lah halal, mereka kata saya tak mau pakai. Banyak macam tu, dia tukang jual halal insya-Allah, cik sapu kat muka insya-Allah, halal. Saya biasanya dengan tukang jual tu saya tak mau cakap banyak, sebab saya tak percaya. Dia kena bagi dokumen. Orang Cina dia faham, orang Islam yang tak faham. Biasa saya ada masalah dengan orang Islam yang jual barang. Saya kata, you punya otak ni bisnes tak betul. Orang Cina kafir jika bertemu saya, dia tak cakap banyak. Dia kata, Dr. Daniel, this product is good because it is good for those women who has this menstrual problem, ada masalah haid. Dia bagus. Dia beritahu sini, these are my documents, kajian dibuat di sini, ini journal Lancet Scientific. This is the halal documentation, you can read it. Tak banyak cakap, saya tengok. Saya cuma telefon, ini Jatim sah kan? Sah, boleh pakai. Daripada Pakistan, boleh. Senang. Cuma kemudian analisa, nak beli ke tidak. Tapi yang Melayu ni pakai ayat liur, insya-Allah halal. Saya Pak Haji, Mekah 2 kali, Allah Pak Haji. Takkan hang Pak Haji dalam apa? Itu hang dengan Allah. Bab produk ni undang-undang lain, Pak Haji. Bab nak jual barang ni tak ada kaitan dengan you haji ataupun tidak. Ada haji hari ni, haji yang teruk pun ada. Haji yang tak semayang. Saya Pak Haji pun tak semayang di Kelang. Hang nak semayang, hang baru masuk Islam 2 tahun setengah. Ya Allah, sakit jiwa saudara bahu kita dengan Pak Haji yang macam itu. Jadi sekadar Pak Haji ni saya tak
tak pegang lah apa dia kata. Dokumentasi itu penting. Ingat, dokumentasi otentik, itu akhlak orang Islam. Pembuktian, kata ini baik. Apa buktinya? Macam kita bicara bab nas, dalilnya, apa dalilnya? Produk ni halal. Dalil tu kena ditunjukkan, insyaAllah ya? Jadi jika ada orang yang nak jual ubat, tunjukkan dalilnya, tidak percaya. Tapi jika tak ada dan cuma ada dalam, orang kata di ubat itu bovine, jika tak ada pilihan boleh pakai. Tapi jika ada pilihan, maka boleh kita selidik lagi, insyaAllah. Allah Ta'ala. Bolehkah doktor positif menghafal ingat Quran, teringat pelajaran? Pertama, Imam Syafi'i pernah satu ketika hafal Quran terlupa. Berjumpa dengan gurunya berkata ringkas, ya Syafi'i, jauhi maksiat, sebab ilmu yang baik ini nur, dan nur tidak mampu masuk ke dalam hati yang maksiat. Itu nombor satu. Nak ilmu melekat, semayang jangan tinggal, baca Quran selalu, jangan tinggal juga, buat ibadah utamakan. Maksiat jangan, insyaAllah. Hafal ingat, baca ingat, insyaAllah. InsyaAllah ya? InsyaAllah. Yang kedua, tadi saya kata jauhi maksiat, lepas tu baca ingat. Itu yang kedua, kena baca. Saya baca buku dah, tapi tak ingat. Baca buku dah dia tak ingat. Sebab tu tak ingat, memang pada muka lah pun. Dia kena rajin baca buku. Tapi baca buku ni ada style. Baca fokus. Style kita berbeza, semua mungkin baik. Style saya, lepas baca saya tulis. Apa yang saya dah ingat, saya tak boleh simpan. Bagi saya, apa yang aku ingat ini belum tentu lagi aku ingat. Aku syok aku rasa aku ingat, belum tentu aku ingat. Jika aku benar-benar ingat, aku boleh keluarkan apa yang aku ingat. Saya tulis balik apa yang saya belajar, baru saya percaya, okey, aku ingat betul. Itu style saya. Selagi saya tak boleh keluarkan atas kertas, selagi itu saya tak yakin saya ingat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, nak ingat ni kena banyak berkorban. Dan bagi saya, pandangan kerja saya, ulang. Jika saya menghafal ayat Quran, bawa kereta tu ulang. Dan kita ada banyak masa di Malaysia untuk ulang kan. Nak bawa kereta ni motor, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tapi tengoklah betul-betul jalan. Yang untuk Alif Lam Mim tu, tengok tu dia. Orang pula baca Yasin kat atas kita. Jangan sampai macam tu. Alif Lam Mim, bawa motor, cara tenang. Bawa kereta, Alif Lam Mim naik bas, Alif Lam Mim, ulang. InsyaAllah. Tak ada jalan pintas, tapi berbalik pada kita ulang, insyaAllah. Itu cara yang ringkas dari saya, insyaAllah. Apa pendapat Dr. Jenny tentang Michael Jackson yang baru meninggal dunia? Michael Jackson, orang tanya. Pada hari kematian Michael Jackson, meninggal juga pelakon, aktris yang popular lagi seorang, Farrah Fawcett. Farrah Fawcett terkenal dengan, ini hasil bacaan saya tak meminati Michael, terkenal dalam lakonan Charlie's Angels Charlie's Angels dan Michael Jackson dengan lagu-lagunya. Saya sering mengatakan, jangan jadikan artis ini sebagai idolamu. Jika nak dengar lagunya baik-baik, nak tengok lakonan yang bagus-bagus, silakan. Saya pun buat begitu. Ada drama yang saya tengok, ada filem yang saya tengok. Sudah pasti kita tengok sebab adalah nilai-nilai yang dia bawa. Ada lagu yang saya dengar, tapi menjadikan mereka sebagai idola saya, waliyadzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tak nak. Mereka bukan idola, mereka bukan ikon. Idola kita, ikon kita ialah ilmuwan. Sebab ikra, lakonan ini bukan benda penting dalam agama.
Jangan jadikan aircon kita